Bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, hari ini saya ingin kongsikan satu lagi berita yang menggempakan yang berlaku di negeri Kedah, sahabat-sahabat semua. Saya percaya kalau saya kongsikan ini anda akan terkejut seperti mana sahabat sebuah saya sendiri apabila saya menerima berita ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya ingin kongsikan berita gempa ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Oke, KPDN rampas 13.300 liter diesel subsidi di negeri Kedah, sahabat-sahabat semua. Wow, ini dia. Jadi, maafkan saya sebab saya tidak boleh tayangkan ya muka depan berita ini kerana sekarang ini saya berada di luar kawasan, tidak di dalam studio. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini sahabat semua yang menyatakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN merampas 13.300 liter minyak diesel bersubsidi dalam dua serbuan Obstiris 3.0 di Changlun dan Bukit Kayu Hitam, Negeri Kedah. Ya. Jadi Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN Datuk Azman Adam yang dalam kenyataan berkata, pada serbuan kira-kira jam 11.40 malam itu, pasukan penguatkuasa KPDN Putrajaya turut menahan 9 lelaki yang mengaku bekerja di kedua-dua premis tersebut. Itu dia antara perkara ya, dikatakan 9 lelaki yang telah dicekup lah, ditangkap. Jadi Hasil maklumat awal yang diperolehi, modus operandi sindiket ini adalah mengisi minyak diesel daripada beberapa buah stesen minyak di sekitar Changlun dan Bukit Kayu Hitam dengan menggunakan lori yang telah diubah suai. Katanya lagi, minyak itu dibawa ke lokasi serbuan yang merupakan sitor haram sebagai tempat untuk menyimpan dan memindahkan minyak diesel sebelum dijual di pasaran gelap, katanya lagi. Dan Azman berkata, pihaknya turut menyita sebuah lori beberapa tangki IBC yang berisi minyak diesel, pam bermotor, pipe penyambung dan juga beberapa dokumen berkaitan serta peralatan lain yang bernilai keseluruhannya sebanyak RM75.745. Dia berkata siasatan lanjut dijalankan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mengenal pasti individu atau syarikat yang terlibat dalam aktiviti serta rangkaian pengedaran selain sumber minyak diesel tersebut. Jadi jika sabit kesalahan, katanya seseorang individu boleh didenda sebanyak RM1 juta dan bagi kesalahan berikutnya RM3 juta ringgit atau kedua-duanya. Manakala bagi syarikat pula boleh didenda sebanyak RM2 juta dan RM5 juta bagi kesalahan yang berulang. Jadi ini antara perkara yang sangat mengejutkan kita sahabat-sahabat semua apabila individu ditangkap di dalam perkara yang mengatakan seludup dan akhirnya KPDN merampas sebanyak 13.300 liter diesel bersubsidi di negeri Kedah. Negeri siapakah ini? Ini kerajaan siapa yang perintah sahabat-sahabat semua? Tepuk dadah, tanya selera. Alright, jadi sebelum saya akhiri perkongsian saya hari ini juga, satu perkara juga yang ingin saya kongsikan kalau kita lihat betapa ketegasan daripada pihak polis di Raja Malaysia hari ini untuk membersihkan anggota dan juga pasukan ini. Dan hari ini 2 lagi anggota polis ditahan bantu siasatan pemerasan peras ugut. Jadi dikatakan 2 polis anggota daripada bahagian narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sri Alam ditahan semalam bagi membantu siasatan kes pemerasan melibatkan seorang tukang cuci wanita Isnin lepas. Jadi Ketua Polis Johor CPM Kumar berkata kedua-dua yang berusia di lingkungan 29 ke 36 tahun ini kini direman hingga esok. Tambah lagi, bagaimanapun seorang pegawai dan 7 anggota polis yang ditahan sebelum ini dibebaskan semalam dengan jaminan polis, katanya dalam satu kenyataan. Jadi kalau kita lihat pada Rabu yang lepas, seorang pegawai kanan polis berpangkat inspektor dan juga 7 pegawai rendah daripada IPD Sri Alam ditahan bagi membantu siasatan.
dan kes pemerasan melibatkan seorang tukang cuci wanita. Sebelum ini tular ya satu laporan dipercayai berhubung tangkapan ke semua pegawai polis itu menerusi aplikasi Telegram yang menyatakan seorang tukang cuci wanita mendakwa seorang anggota polis telah meminta sebanyak 40,000 bagi membebaskan adiknya yang ditahan ya berkaitan dengan kes Dada. Wanita berkenan kemudian mendakwa HDDIPD itu untuk menyerahkan wang berjumlah 35,000 sebelum membuat laporan polis ya selepas mendapati adiknya masih belum dibebaskan. Ini antara perkara yang amat mengejutkan kita sahabat semua. Namun hari ini kita melihat ya bagaimana pasukan ya dan juga ketua polis negara ya begitu komited dalam membersihkan pasukan ini. Dan kita lihat juga satu demi satu perkara yang perkara di luar ya ataupun yang menyalahi tata kelola ataupun kerja yang tidak bertanggung jawab ini ya disiasat. Jadi memang agak mengejutkan. Dan satu lagi perkara sebelum saya akhiri juga adalah satu lagi berkaitan dengan anggota polis ya. Bukan anggota polis ya, polis di Raja Malaysia. Walaupun sahabat-sahabat semua, walaupun ada perkara yang mana anggota melakukan kesalahan ya dengan pemerasan seperti ini, sebenarnya pihak polis di Raja Malaysia ini tetap komited ya dengan tanggung jawab mereka. Kalau kita lihat hari ini, polis siasat dakwaan kamera tersembunyi di inap desa. Itu antara satu perkara lagi yang menarik ya untuk kita kongsi bersama sahabat-sahabat semua. Yang mana polis telah mengesahkan ya laporan, menerima laporan daripada seorang wanita yang mendakwa diintip menerusi kamera tersembunyi di dalam bilik air ketika menginap di sebuah inap desa di Jelutong seperti yang tular melalui media sosial sejak semalam. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Razlam Abdul Hamid berkata susulan itu satu kertas siasatan telah dibuka mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan kerana mengaibkan kehormatan seseorang. Beliau berkata hasil siasatan awal mendapati pengadu merupakan seorang wanita tempatan berusia 24 tahun telah mendaftar masuk ke inap desa terbabit bersama 3 rakannya pada 5 Februari lepas untuk bercuti. Dan pada 6 Februari kira-kira 8 malam, pengadu mendakwa telah terjumpa sebuah kamera yang tersembunyi di dalam bekas pewangi ketika menggunakan tandas di dalam bilik air. Dan kemudian pengadu terus mengeluarkan kamera itu dan membuat aduan mengenai perkara berkenaan kepada pihak pengurusan inap desa sebelum ke Balai Polis Jelutong untuk membuat laporan katanya dalam kenyataan hari ini. Dan menurut Razlam lagi, hantaran berhubung dakwaan itu dikesan dimuat naik menerusi aplikasi X oleh pemilik akaun isu semasa viral semalam dan telah tular sehingga mendapat perhatian masyarakat umum. Beliau berkata, siasatan sedang dilakukan dari pelbagai sudut namun pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang imej atau kandungan video dalam storan kamera terbabit. Sehubungan dengan itu, beliau meminta orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kes berkenaan sehingga boleh menjejaskan siasatan polis katanya. Itu dia sahabat semua. Jadi kita harap kita sebagai rakyat ya mengambil mendengar ya arahan daripada polis supaya siasatan ini tidak terganggu dan kita harapkan siasatan dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Alright, so itu saja apa yang saya kongsikan. Terima kasih sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.